SRG. Mereka ada mobility yang cukup tinggi, jadi tak ada masalah kalau mereka nak pastikan pada awal permainan Valence tak boleh nak bergerak dengan terlalu fleksibel ke atas jungler pasukan SRG. Permulaan yang seharusnya lebih pasif sedikit untuk kedua pihak. Khususnya untuk Krem, tidak ingin melakukan kesilapan yang sama seperti game yang pertama sebentar tadi. Tapi disebabkan 4 flicker dibawa masuk oleh CG dan menunjukkan 3 thrill dekat tangan mereka sekarang ini. Kategori, adakah kita boleh expect yang CG ingin bermain lebih agresif daripada minit-minit terawal ini? Ya, bermain agresif. Valence! CP tu nyawa dia tu hampir untuk didapatkan. Skies masih lagi ingin mencari pemain daripada pasukan CG Esports. CP sangat tadi tu. Tapi mujur tidak berjaya untuk didapatkan pasukan SRG. Ya, Valence hampir saja dikecudangkan dan sebentar tadi hampir dikorbankan. Pergerakan agresif, ya, tetapi perlu memastikan di mana rakan-rakan bersiap sedia untuk melaksanakan follow up. Sebentar tadi Valence sedikit jauh, tapi yang lebih penting adalah Valence tidak membazirkan flicker beliau. Ya, kali ini kita tak bermain Flying Cloud, jadi setiap recall yang dilaksanakan oleh mana-mana pihak akan menghakis sedikit waktu mereka untuk bergerak keliling demi mendapatkan minion dan juga goal yang diperlukan sebelum turtle pertama muncul pada minit yang kedua nanti. Valence kali ini nampak gayanya pergerakan dia dihalang sedikit sebanyak, tapi perkara itu tidak akan mengganggu beliau untuk cuba juga buka map, memberikan sedikit sebanyak informasi kepada rakan-rakan beliau. Dekat bahagian bawah nampak gayanya Y3 ada masa yang agak senang sedikit berhadapan dengan Krem pada saat ini. Hampir dah capai level 4. Ya. Rotasi dilaksanakan kepada bahagian bawah sedikit berbeza dengan permulaan ataupun match yang pertama sebentar tadi di mana mereka berjaya untuk dapatkan kill di bahagian EXP. Tapi sekarang ni Gary diasak, Gary dikejar, hilang terus. Mangsa dari yang pertama je dapatkan Chico dah tak ada 2 tumbang daripada pasukan CG Esports. Kali ini pasukan SRG nampak cukup selesa. Mobility mereka cukup tinggi, berjaya untuk mematahkan langkah CG Esports pada permainan. Tapi tarikan turtle yang pertama mula dilakukan oleh pasukan SRG. Tapi tendangan Valence tiba-tiba je dapat Skies kat situ. Tapi mujur penggunaan lompatan batang bergada daripada Yums. Terpaksa Valence melarikan diri sedikit sebanyak daripada pasukan SRG. Skies cuba untuk mendapatkan habuan yang lebih banyak lagi dengan cuba untuk mencolek purple buff, tapi telah pun diganggu sekarang ni berbalik kepada kawasan turtle. Y3, tersekat terus. Y3 hilang. Kali ini pasukan SRG dah ada 3 kill dalam genggaman mereka. Valence cuba untuk mencari tendangan. Cuba untuk dapatkan seorang pemain. Valence yang cukup rendah tapi Stormy sempat untuk dijatuhkan oleh Chico. Chico mula kali ini cuba untuk dikejar. Dia akan diasak namun Skies mengunci turtle yang pertama untuk pasukan SRG. Sekaligus Chico ditumbangkan. Usaha yang baik daripada Chico sebentar tadi dan membuahkan hasil bagi mendapat berbeza saya di mana beliau berjaya untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 1 kill di dalam kawasan turtle itu tersendiri. Tapi sekarang ini kita nampak SRG sebelum turtle itu dimulakan, mereka dah ada 3 skill dekat diri mereka, menunjukkan mereka dah ada a bit of advantage daripada sudut level dan juga itemization. Dan ini yang kita lihat apabila SRG bermain a bit more traditional sekarang ini. Ya, dengan lebih serius lagi kalau kita dapat saksikan bagaimana corak pergerakan mereka juga jauh lebih teratur dan juga bersiap sedia untuk mendenda pergerakan agresif yang cuba dilaksanakan oleh CG Esports. Minit yang ketiga. Rotasi pasukan SRG nampak cukup agresif apabila kita boleh nampak betapa pantasnya daripada bawah kemudian dia pergi ke atas dan kali ini cuba untuk mencorak permainan di bahagian tengah. Krem nampak lebih selesa pada pusingan pada kali ini. Y3 tak boleh nak masuk ke depan sangat sebab setiap kali langkah tersebut berjaya dipetahkan oleh Krem. Itu sekaligus memberikan satu ruang yang cukup luas untuk SRG mencari cara bagaimana untuk pastikan CG Esports tak boleh nak dapatkan pemain mereka. Untuk CG, orang rasa kira-kira adakah mereka boleh bermain a bit more pasif dan mengharapkan kepada arah mid to late game mereka, sedangkan mereka ada Lunox, Granger maupun Essential sekali lagi untuk diri mereka. Tak sepatutnya, di mana itu akan menyebabkan penggunaan Chow sedikit terbazir bagi pendapat saya, terutamanya dengan kemampuan untuk mereka mengeluarkan output damage pada fasa awal game ni ada. Cuma pelaksanaan tersebut perlu dilaksanakan dengan lebih kemas lagi. Cuma yang menjadi masalah seakan-akan SRG Sport dah pun membaca rotasi mereka. Lihat sekarang ini perbezaan level dia tak adalah begitu besar, tapi sampai sebentar Valence boleh melarikan diri bersebarang masalah. Taklah terlampau besar tapi memberikan impact yang cukup signifikan juga dekat bahagian EXP lane, dekat bahagian jungle. Masih lagi sama di antara Gary dan juga Skies, walaupun Gary telah pun dikorbankan sebanyak 1 kali. Turtle yang kedua dekat bahagian bawah. Skies cuba untuk menghalang pergerakan Amzik. Untuk rotasi, tendangan pada Valence cantik. Dapatkan posisi Skies. Tetapi Stormy datang dengan Innocent. Berlanjut duel. Valence dijatuhkan juga. 1 membalas 1. Tapi tengok terpaksa dilakukan oleh pasukan SRG. Stormy ditumbangkan oleh Amzik. Double kita makan. Y3 dah tak ada
Esports. Tengok macam mana damage yang dikeluarkan cukup besar. Double kill untuk Krem menjatuhkan Chico juga. 3 pemain daripada pasukan CG Esports berjaya untuk digugurkan oleh pasukan SRJOG. Krem kat bahagian depan agak nakal sebenarnya daripada Krem. Dia tas-tas depan muka Gary pula. Cuba untuk memancing. Bergerak ke arah turtle yang kedua. Ada sedikit disconnect daripada sudut team fight untuk CG Esports sebentar tadi, tapi mereka telah pun mula untuk memberikan serangan balas. Dan seperti yang kita bincangkan, untuk CG Esports mereka hanya menantikan balance saja untuk mula mendapatkan tangkapan, dan tangkapan yang begitu baik sebenarnya ke atas Sky. Namun begitu, selangor JNOG Esports, mereka juga berjaya untuk mendeda semula gerakan agresif tersebut. Disebabkan mereka ada a fighter EXP laner yang ada damage-nya tersendiri, membenarkan mereka boleh teruskan team fight itu walaupun dengan ketiadaan Skies, walaupun Innocent tak boleh nak masuk semula ke dalam team fight itu. Dan sebab pasal fighter EXP lane lapo-lapo ini, dia Krem. Kali ini 4-0-1, nampak berbeza cara dia bermain. Lebih bernafas, lebih aktif dan juga lebih progresif ke bahagian hadapan untuk membuka map. Manakala Y3 walaupun telah dijatuhkan sebanyak 2 kali, tapi kita nampak je cuba sedaya upaya untuk tahan dengan begitu lama supaya banyak lagi information ataupun di manakah keberadaan pasukan pihak lawan. Information itu boleh disalurkan kepada pasukan CG. Amzit tak ada sebarang kematian lagi. So far masih lagi boleh memastikan dia dapatkan status Sky Piercer dia nanti. Yes, sebaliknya beliau dah pun berjaya untuk mendapatkan 2 kill. Tetapi Innocent juga berada dalam situasi yang selesa dengan 1 kill dan juga 1 assist yang telah pun dimiliki. Ini juga menunjukkan di mana kedua-dua goal laner sabar sebentar di bahagian tengah. Hilang terus balance, tak sempat nak buat apa-apa. Macam gitu je diasau oleh orang pemain daripada pasukan SRJOG Esports. Innocent dekat bahagian atas cuba untuk 1v1 dengan Amzik, tapi Yums dan juga Stormy dah sampai hilang Amzik. Untuk pasukan SRJOG, mereka masih lagi berada dalam seterusnya walaupun Skies yang terpaksa terima hukuman kehilangan nyawanya di bahagian tengah. Betul. Walaupun ketinggalan daripada sudut kill, walaupun ketinggalan daripada sudut jumlah gol, lihat bagaimana CG bermain. Mereka tak berputus asa. Mereka mencari juga ruang untuk mendapatkan kutipan kill. Dan ruang yang mereka dapat tu ataupun kutipan kill balas yang mereka dapat bukan setakat calon-calon orang. Mereka dapat jungler pasukan pihak lawan itu sendiri, iaitu Skies dekat bahagian tengah seketika tadi. Tapi ini fight of the century ni dekat bahagian bawah ni. Uish, tapi nampak macam kalau Y3 nak teruskan lagi tadi tu memang lesak terus tu nyawa dia dekat bahagian bawah. Devil pun dah jauh beza juga, Mat. 11 dengan 9 di antara 2 EXP laner tersebut. Oh, balance dekat bahagian belakang. Gary dah sampai. Tarikan terakhir dia lakukan. Yung cuba untuk dicari, tapi Innocent datang dengan dia blazing 2. Terus ke bahagian belakang, Amzik tumbang dekat dengan Innocent. Tak sempat nak buat apa-apa. Kali ni Skies berjaya untuk mengunci turtle terakhir untuk pasukan SRG. Valence cuba untuk dicari, Valence dikejar, Valence hilang di tangan Stormy. 2 pemain daripada pasukan CG Esports tumbang dekat bahagian tengah tadi. Tapi tengok macam mana Y3 kali ni mencuba untuk memancing-mancing pasukan CG Esports. Satu kelebihan SRJOG Esports sekarang ini adalah mobility mereka. Lihat bagaimana mereka mampu untuk melaksanakan team fight daripada 2 ataupun 3 kawasan yang berbeza dan masih lagi sempat melaksanakan rotasi untuk datang memberikan bantuan. Di mana untuk CG Esports mereka sikit perlahan untuk mengejar gerakan tersebut. Betul tadi kita nampak Chico cuba untuk menghalang pergerakan Krem dekat bahagian tengah seketika tadi, dan disebabkan itu CG pula kekurangan damage output apabila pengambilan turtle itu dilaksanakan oleh Skies. Kalau Chico hadir dengan lebih awal lagi ataupun boleh hadir dengan lebih awal lagi, mungkin CG Sport sekurang-kurangnya boleh bawa pulang sejumlah kill yang cukup baik setelah turtle itu diberikan kepada SRJOG sekarang ni. Daripada sudut itemization, dia ada perbezaan yang begitu ketara di antara kedua pasukan. Untuk Cloud yang digunakan oleh Innocent masih lagi ingin melengkapkan Holy Trinity dia, tapi Granger sebab dah 2 kali mati, Sky Piercer stack tu dah di-nerfkan sedikit sebanyak untuk Amzik. Manakala untuk Innocent, caution sight dan juga mata sword saja yang disiapkan, tapi dah pun mula menyertai team fight dengan lebih agresif lagi. Valence mendapat damage yang agak tinggi, perlu bermain dengan lebih berhati-hati. Di bahagian tengah pula, J3 cuba untuk menghalang asakan di bahagian tengah di antara Skies dan juga Krem, dan berjaya untuk melaksanakannya. 3 orang dihantar dekat bahagian bawah daripada pihak CG untuk memastikan turret itu dapat berdiri lagi, dan dekat bahagian atas mereka membiarkan Gary untuk mendapatkan turret tersebut. Jadi pemecahan objektif yang cukup bagus di antara kedua pasukan supaya taklah ketinggalan jauh sangat. Ya, tapi SRG yang nak menekan di bahagian tengah, SRG yang nak menekan di bahagian bawah, CG yang dapat menara di bahagian CG atas. dapat atas. Ini tamak sangat ni. Nak 2 benda tapi 1 pun tak dapat. Tapi tak apa, sebab objektif yang lebih besar, yang lebih penting telah pun muncul sekarang ini dekat bahagian bawah, iaitu Lord. Dan lihat bagaimana Valence cuba sedaya upaya untuk membuka ruang, masih lagi menggenggam Flicker dan juga Way of the Dragon beliau. Tapi dekat bahagian bawah, Amzik
Kena asak lagi. Pembalasan. Innocent tak ada basic Balance. ni. Balance datang ada conceal tapi disebabkan oleh agak susah. Jauh sedikit pemain pasukan CG Esports sebentar tadi. Jadi Valence memilih untuk mengundurkan diri. Posisi daripada pasukan SRG OG lebih kepada mereka menunggu pasukan CG termakan umpanan mereka masa minit yang ke-10 terutama dekat posisi Lord. Benar sekali. Sebentar tadi, Valence juga memikirkan 2-3 kali kalau dia nak melakukan stun terlebih dahulu ke atas Innocent yang masih lagi menggenggam Purify-nya pada waktu yang sama. Purify telah dah dibuka oleh Yum sekarang ni. Ini mungkin membuka ruang kepada CG untuk pergi lebih agresif. Valence tersekat pula. Percuma Lord tersebut untuk pasukan SRG. Yetri cuba untuk memancing pasukan SRG meneruskan permainan mereka. Tapi tengok macam mana Storm dekat bahagian belakang. Tumbang. Shutdown diberikan kepada Chico pula kali ini. Menarik mereka tengah berjaya untuk dipecahkan oleh pasukan CG Esports. Nampak agresif permainan daripada kedua pasukan. Yetri cuba untuk memancing lagi pasukan SRG OG. Namun begitu, Lord yang pertama berjaya untuk dapatkan oleh pasukan SRG. Ini seharusnya jadi satu perkara yang lebih baik untuk mereka kalau nak lakukan trillion push ke atas CG Esports. Kawalan objektif, saya rasa SRG yang mempunyai kelebihan. Tetapi fading sebentar tadi seakan-akan CG yang dapat kelebihan. Sahabat sebentar, Amzik. Sikit. Hilang. Sehilang tu. Nasib baik Sekais. Dapat juga Lamzik. Tapi kali Sekais terpaksa mundurkan diri. Lord dekat bahagian atas ada untuk pasukan SRG. CG Esports perlu cari cara untuk mematahkan langkah pasukan SRG. Masuk minit ke-11. Daripada sudut objektif pun masih lagi dipegang dengan cukup-cukup rapi oleh pasukan SRG. Terlihat sekarang ni Lord sedang mara dekat bahagian atas dan CG Esports mereka tak risaukan perkara itu sangat disebabkan mereka menggunakan saat dan peluang awal tadi untuk mendapatkan tarik di bahagian tengah. Tapi sekarang ni dengan ketiadaan Amzik akan mengurangkan lagi keupayaan untuk CG nak melakukan defend bersama sama. Chico cukup pantas menggunakan brilliance demi melarikan diri sebentar tadi. Tapi kalau dia kena tangkap pun masih lagi ada flicker untuk dia guna pakai. Sekarang ni dekat bahagian atas SRG OG biarkan saja Lord tu. Tapi disebabkan mereka dah berjaya untuk dapatkan menarik dekat bahagian tengah. Dekat bahagian atas juga. Dan ini rotasi lebih kepada nak memancing-mancing untuk pasukan CG Esports melakukan kesilapan lagi. Okey, nasib Okey, baik. Dia hampir saja dijumpai oleh Sky seketika tadi. Tapi Cram tak akan berputus asa. Cuba nak mencari beliau. Elak Manto Chakra itu. Gary cari. Tapi Stormy dah mula tunjuk muka. Nak bagi bantuan kepada Cram. Yums dekat bahagian depan nak halang Valence. Pada masa yang sama juga Yetri dekat bahagian belakang banyak kali dia cuba nak lakukan serangan hendak tu. Kita juga kena bincangkan, itu adalah satu pertahanan yang begitu cantik daripada CG Esports dengan lot yang dimiliki oleh SRG OG sebentar tadi. Tapi sahabat sebentar Yetri. Yetri tersekat. Avatar The Guardian lompatan. Hilang Yetri dekat dengan Stormy. Kali ini Innocent datang dengan dia belajar duan. Mencari posisi Gary. Gary yang cukup rendah terpaksa melarikan diri sebelum pasukan SRG mencarinya pula. Tapi untuk pasukan CG Esports, mereka terpaksa kembali tenang sebab pasukan SRG OG Esports mereka juga menunggu masa yang sesuai kalau nak memberikan lagi asakan demi asakan kepada pasukan CG Esports. 14 berbalas 5 daripada minit ke-13 sekarang ini. 3,000 ataupun 3.7k goal lead yang telah dimiliki oleh SRG OG. Sekarang ni kita lihat bagaimana Innocent ketika Holy Trinity dah siap, dia lebih agresif pada saat ini. Chico terpaksa buka bridge dengan lebih awal pada waktu yang sama. Oh, tapi tak cantik tu tendangan tu sebenarnya. Namun begitu tengok macam mana SRG OG berjaya dapatkan balance pula sebaliknya. Tendangan pada balance tu dah cantik. Tapi kita tak boleh nafikan SRG OG lagi bijak macam mana mereka nak habiskan twist dekat bahagian tengah tu. Seharusnya tendangan itu kena follow up dengan Mountain Shocker daripada Gary untuk memastikan kill itu dapat dikenakan ke atas pasukan pihak lawan. Stormy telah dijumpai oleh Gary. Terpaksa Stormy membuka Purify dengan lebih awal, tapi ini buka ruang kepada Yums untuk mengejar Gary. Tapi pada waktu yang sama kena risau dekat bahagian belakang itu. Chico, Yetri, Amzik semua dah standby untuk melakukan serangan balas. Saya rasa dalam situasi ini CG Esports hanya membeli masa sahaja dengan adanya 2 marksman dan 1 mid lane yang kita boleh katakan berunsur ultra late game juga dengan adanya Lunok. Mereka boleh sahaja mendominasi apabila late game capai nanti. Tapi tempat-tempat di bahagian atas Sikit lagi. Tapi nasib baik Yums dapat larikan diri. Amzik dicari. Amzik bukan akan tumbang. Tapi tersekat pula Sekais. Kena tendang dengan balance. Namun begitu pasukan SRG OG Esports mereka cuba untuk sekali mencari keluarkan. Tapi cukup menyakitkan dari mereka CG Esports. Yums ditumbangkan double kill. Balance cuba untuk dikejar oleh Innocent. Dicadang kepada Amzik. Chico tumbang. 2 berbalas 3. Kali ini pasukan CG Esports dapat lebih selesa dengan kedudukan mereka. Lot yang mungkin akan diberikan secara percuma kepada pasukan CG Esports. Tapi Cram dapatkan lot untuk pasukan SRG OG. Yang tertumbang tapi mereka masih lagi ingin meneruskan permainan. Stormy dah tak ada. Satu lawan satu hilang. Datang pasukan SRG OG. Masih lagi boleh tarik nafas lega seketika. Apa lagi yang anda mahu? Apa
Apa lagi yang anda inginkan daripada MPL MY? Apa lagi yang Krem kena buat? Perlukah saya katakan sekali lagi, Lot dapat 1 versus 2, tak ada masalah untuk lapu-lapu ini. 6-0-6 KDM Liao. Ya, game pertama tadi adalah game yang harus dilupakan. Masuk game yang kedua, ini adalah Krem yang berbeza sekarang ini. Hilang terus Ciku. Saya punya gigi belakang sakit sebenarnya tadi. Tengok playstyle pada Krem berapa kali kepatut dekat posisi tadi tu. Cantik sebenarnya daripada pasukan SRG OG sendiri. Namun begitu, lot yang kedua dekat bahagian bawah. CG Sport perlu untuk melakukan pertahanan mereka. Nampak macam diorang, alamak, Sky sikit lagi. Nasib baik sempat untuk larikan diri. Namun begitu, Krem dekat bahagian harapan. Percubaan untuk mendapatkan seorang pemain daripada pasukan CG Sport masih lagi diteruskan oleh pasukan SRG. Inhibitor tarik kat bahagian bawah berjaya untuk dijatuhkan oleh mereka terlebih dahulu. Yetri cuba untuk segala damage yang dikeluarkan oleh pasukan SRG buat kali ini. Inhibitor tarik kat bahagian tengah juga berjaya untuk dipecahkan oleh mereka. Tapi tengok macam mana poking damage pada Stormy. Cukup meyakinkan. Valence masih lagi cuba untuk cari cara bagaimana SRG OG ingin termakan pada mereka. Ada conceal daripada Valence memancing pemain daripada pasukan SRG. Namun begitu, mereka hanya memberikan fokus untuk mendapatkan kesemua inhibitor tarik daripada pasukan CG Sports. Tiada lagi benteng pertahanan untuk CG Sports. Hanya satu saja push yang diperlukan oleh Selangor Giant untuk mendapatkan mata seri. Di mana sekarang ini SRG kita boleh katakan dah pun jauh mendominasi daripada sudut gameplay yang telah pun dipamerkan oleh mereka. Kali ini adalah vintage untuk SRG OG. Bagaimana mereka bermain dengan lebih, sekali lagi, lebih tradisional, dan inilah kita kekuatan sebenar untuk SRG OG. Apabila mereka lock in kelima-limanya, boleh membuahkan hasil dengan cukup cemerlang pada saat yang sama. Untuk CG Sport, saya tak nafikan mereka masih lagi berada, masih lagi bernafas di dalam game kali ini. Cuma timpang sedikit kaki mereka apabila kesemua inhibitor tarik itu telah dimusnahkan. Jadi kalau mereka nak lakukan contest, kena lakukan dengan sangat-sangat berhati-hati kerana kesemua lane mereka sedang diasak oleh super minion daripada pihak SRG OG. Nak lakukan sesuatu, kena lakukan sesuatu dengan pantas untuk CG, sebab kalau tidak, kena bergantung harap kepada high ground defense mereka saja. Dan ini juga memberikan ruang yang cukup mudah kepada Selangor Giant. Hanyalah bermain kiting sahaja, membeli masa sahaja, disebabkan mereka mengetahui di mana masa tersebut akan memaksa CG Sport untuk melaksanakan pertahanan, terutamanya apabila mereka ingin mendapatkan lot ini. Year 3 memerhati seorang diri buat ketika ini akan dijumpai mungkin telah pun ditemui oleh Yums. Okay, tapi nampak gaya agak masih lagi fleksibel. Balance, tendangan dapatkan Krem. Flicker digunakan, tak sempat larikan diri. Ciku sempat untuk dekat Krem sebentar tadi. Yang dicari, satu membalas satu. Tapi lot yang ketiga ini seolah umpanan saja. Siapa yang termakan berkemungkinan akan memberikan satu impak yang agak kurang baik untuk pasukan masing-masing. Dengan ketiadaan kedua-dua EXP laner pada saat ini, pressure sebenarnya untuk CG kerana top lane dan juga bottom lane sedang mara ke arah kristal mereka tersendiri. Dan SRG OG, mereka boleh bermain dengan waktu saja pada saat yang sama. Balance flicker masih lagi ada, Way of the Dragon pun dah ada sekarang ni. Akan cuba bergerak agresif. Balance tersekat. Immortality dia dah pecah juga. Terpaksa ditumbangkan. Lompatan avatar mereka daripada Yums. Immortality juga sempat untuk dipecahkan. Tapi Sekais masuk terus. Sekais! Yums sempat ditumbangkan oleh Gary. Tapi tengok jadi Gary tak menemukan Innocent. Satu membalas satu. Namun begitu tengok macam mana pasukan SRG OG. Mereka berjaya untuk bersihkan semua pemain. Meninggalkan Gary untuk melakukan pertahanan. Tapi tak boleh nak buat apa-apa sekarang ini. Pasukan SRG OG Esports, mereka berjaya untuk menyamakan kedudukan dengan pasukan CG Esports. 1-1. The Royal Derby is back. It's online. 1-1. SRG OG kembali bangkit di dalam game yang kedua dengan a pure marksman di dalam line up mereka. Tetapi bukan itu highlight